Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pagi ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. InsyaAllah pagi ini kita membicarakan tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih mengenai larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan marah. Jangan marah. Ni sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah kan. Silap sikit je nak marah kan. Silap je sikit nak marah lah ya. Sedangkan Nabi kata jangan marah. An Humaid bin Abdurrahman ar-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun ya Rasulullah awsini qala la taghdab qala ar-rajulu fafakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala fa izal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Dari Humaid bin Abdurrahman, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Kata Humaid, satu hari ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ni dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ada seorang laki-laki ni dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia kata, nasihatilah aku ni, bagilah nasihat dekat aku, wasiatlah kat aku. Kemudian Rasulullah SAW jawab, Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Datang-datang minta nasihat, itu je Nabi bagi tahu, jangan marah. Tu kalau kita kan cakap lagu tu, itu aku pun tahu kan. Kita apa pun nasihat semua tahu kan. Kalau takat itu je jangan marah, aku pun tahu kan. Tak, ini suruh bagilah nasihat, jangan buat macam ni banyaklah nasihat tu. Tapi sampai kat Nabi, dia kata bagi nasihat ya Rasulullah kat aku ni, la taghdab, dua patah ya, jangan marah. Kalau kita orang Melayu kan cakap lagu tu, buat penat dia datang jauh-jauh,
Cuma nak itu je, yang itu tak payah bagi tahu, aku pun dah tahu dah. Oh, tu kita punya sombong tu kan. Kita punya sombong, jawab lagu tu. Tapi laki-laki ni dia tak kata apa, kan? La taghdab, jangan marah. Laki-laki itu kata, kemudian saya berfikir ketika Rasulullah SAW menyabdakan apa yang beliau nasihatkan itu, bila dia bagi tahu la taghdab, laki-laki ni bukan menjawab, tapi dia fikir, apa? Kenapa Nabi kata jangan marah kan? Fikir, maka dapatlah jawapan. Dia kata, oh, patutlah Nabi kata jangan marah, sebab kemarahan itu faizal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Kerana marah itu boleh menghimpunkan segala macam kejahatan. Datanglah perasaan dengki, datanglah perasaan dendam, sampai boleh melakukan perkara-perkara yang di luar batasan. Punca sikitnya marah punya pasal boleh sampai cerai bini tu. Marah pasal tak goyang telur sampai cerai berai sampai mahkamah tuan. Jangan buat pasal sebab benda ni berlaku punca sikit je tuan-tuan. Suami lapar nak makan, isteri baru balik kerja, laki tidur kan, balik bini belum sempat duduk goyang telur jap, lapar lah. Alah, dia kata saya baru sampai alah, bukannya payah pun goreng telurnya pun dah tak payah, kata bini. Abang lah goreng, dah tak payah. Habis apa guna engkau mula suruh goreng telurnya sampai pergi mahkamah bercerai? Itu nasib talak satu. Kalau talak tiga, itu nasib talak satu baru kan. Kok punya marah lagi dahsyat, talak tiga terus. Apa nama orang Melayu panggil apa? Talak tiga ni. Dia nak kahwin balik tu apa nama dia? Apa nak? Cina buta. Saya pun tak tahu apa sebab kita bercerai, Cina dapat buta dia. Cuba tanya orang lama-lama, pasal apa pula dapat nama Cina buta tu? Apa pula kita bercerai, dia pula yang buta? Banyaklah beri. Siapa nak kahwin dengan Cina tu? Tak, masalahnya sekarang ni selalu ni lah sebenarnya kena faham apa yang dimaksudkan. Kita ni, kita yang buat salah tu, tapi meletakkan kesalahan pada orang lain. Kita selalu macam tu. Kita buat, lepas tu salah kat orang lain. Cina kata, you yang cerai, saya pula yang buta, besar. You cerai lah, pasal saya pula kena. Cerai kan bini, Cina buta. Kan? Marah Cina tu. Dalam Islam kan ada perkataan muhallil. Dalam hukum fiqh dia panggil muhallil orang yang menghalalkan pernikahan. Itu pun bukan boleh bincang-bincang, itu bukan boleh ni pakat-pakat, tak boleh. Kau nak tak nikah dengan bekas bini aku bagi kau 10,000. Tapi lepas kau nikah kau ceraikan lah. Tak boleh aku tu. Dia dah menikah dengan laki-laki lain, kok laki-laki tu ceraikan dia, nanti habis iddah kita masuk Lek Minang macam biasalah. Itu kalau dia nak, kalau dia tak nak putih mata lah kita. Kalau dia nak rezeki kita lah, dapat nikah balik. Pakat-pakat tak boleh. Pakat-pakat ni tak boleh. Jadi kadang-kadang benda ni tak masuk akal. Alahai, pasal goreng telur je pun sampai nak pergi mahkamah, sampai pejabat agama nak bercakap pun rasa malu. Pasal apa nak bercerai? Pasal apa bergaduh? Hakim tanya kan, pasal apa? Ni lah yang Arif malas goreng telur pun tak nak. Hakim pun senyum, dia ni paning apa kan? Kerana benda sikit kadang-kadang kita boleh buat perkara yang syirik tuan-tuan. Kerana punca marah sikit je sampai boleh membunuh. Sebab itu Nabi kata la taghdab, jangan marah. Kadang
punca sikit ya. Tapi berpanjangan tuan-tuan. Allahu Akbar, maki memaki kan, hina menghina, punca sikit ya. Kalau tak marah tak ada masalah apa pun. Dan tak bila kau nak kata apa pun. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis la taghdab. Kenapa? Kerana marah ini dia kata terlalu banyak kejahatan yang akan terkumpul. Pasal marahlah kita sanggup pergi jumpa bomoh tu. Pasal marahlah kita sanggup pergi jumpa sampai pergi jumpa orang sakai bagai semua. Pasal marahlah tuan-tuan. Kau tak marah tak ada masalah. Marah punya pasal sanggup buat perkara syirik. Lupa hukum segala-galanya. Saya itu tengah marah, mana boleh keluarkan hukum. Tengah marah, mana boleh tuan-tuan nak fokus. Saya itu adanya istilah psiko, adanya istilah provokasi. Nak bagi orang marah. Bila marah kau tak boleh buat kerja, kau tak boleh konsentrate buat kerja. Macam orang bersukan. Psiko orang sampai dia marah, sampai tak konsentrate main tengah marah tuan-tuan. Pukul tak kena, semua tak kena lah jadinya, selalu kena ya kan. Ni hari tu pukul bola tak kena, pasal tengah marah tuan-tuan. So itu Islam melarang kita marah tuan-tuan. Maknanya marah ini dilarang oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti larangan marah itu langsung tak boleh marah. Yang dimaksudkan larangan marah yang tak boleh ni yang tak ada kaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lainlah kalau dia buat perkara yang diharamkan Allah, yang tu kena marahlah. Meninggalkan perintah Allah, yang tu kena marah. Tapi benda-benda kecil nak marah. Anak pecahkan pinggan, jatuh, mengamuk. Pinggan tu pula dia satu set tu 5 biji ya. Pecah sebiji, tinggal 4. Seminggu marah tak hilang. Mana nak cari pinggan ni? Ni pinggan ni memang 5 biji ya, yang ada tinggal 4 ya kan. Cawan 5. Apa masalahnya? Pecahlah cawan satu. Kan? Tak bayar pun. Taklah ustaz, dia kata dia memang satu set ni 5 biji ya. Ni pinggan dah pecah, cawannya 5, pinggan 4. Macam mana nak buat ni? Nah, itu pun susah. Pecahkan cawan sebiji. Dah tinggal 4. Orang pun tanya, bukan ke kak dia set ni 5 biji? Yang ni set yang terbaru, limited edition punya, dia 4 je. Apa masalah? Yang kita nak mengamuk, nak marah kan? Justru itulah tuan-tuan, kadang-kadang kerana marah sanggup buat perkara yang di luar batasan. Tuan tengok kes yang terbaru, budak didera, cucuh dengan setrika, la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal marahlah punca dia. Puncanya marahlah. Hilang akal orang dibuat kan. Sampai cucuh dengan setrika kat badan orang, kat budak kecil. La ilaha illallah. Ini tuan-tuan. Pasal itu Nabi kata, Nabi pesan sikit je tuan-tuan, la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian Nabi SAW ajarkan bagaimana nak hindarkan kita ni daripada marah. Kadang tengah-tengah marah ni tuan-tuan kan, macam mana kita nak buat? Dia tengah marah. Maka Nabi SAW kata dari Sulaiman bin Surat, dia kata ketika kami duduk di sisi Nabi SAW, ada 2 orang saling caci mencaci lah. Duduk situ, wa ahaduhuma yasubbu sahibuhu mughdaban qadih maran wujuhuhu. Kata Nabi SAW lagi, dia kata lalu salah seorang di antara keduanya menjadi marah. Bila dah caci mencaci, caci maki, mestilah ada salah seorangnya akan rasa marah. Sampai merahlah muka dia ya. Merah muka pasal nak tunjukkan marah ni. Pasal kau caci aku, kau maki aku kan, aku pun caci lah balik kan. Tapi cacian dia tu tak menyebabkan seorang tu marah. Orang tu caci dia menyebabkan orang tu kena marah kan. Jadi kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia kata, aku mengetahui satu kalimat
seandainya ia mau mengucapkannya, pasti hilang marah itu dari dia. Nabi kata, kalaulah aku ada satu perkataan, satu kalimat ni, kalau kau mau ucap, nescaya marah tu hilang. Dan apa kalimat itu? Maka Nabi kata, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tengah-tengah marah ni baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, insya-Allah marah tu hilang. Tapi orang Melayu terutamanya, minta maaf lah, orang Melayu ni payah. Saya tengok orang Arab bergaduh kan. Orang Arab kalau bergaduh berkayu Ustaz kan, berdarah Ustaz, muka kena kayu, kena botol kan. Kita pun peluk lah dia, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Berhenti tuan-tuan, cuba buat kat orang Melayu lagu tu, sallu ala nabi, silat-silat kayu tu sampai kat kita. Apa sallu-sallu, ni yang kau nak. Orang Melayu kita ni minta maaf lah, makin larang tu, makin dia nak bersungguh dia. Kau tepi, kau tepi, kan. Sabar tuan, kau tepi, kan kau kena orang. Dia tak mau tuan. Orang Arab punya teruk bergaduh, sallu ala nabi, berhenti terus. Arab ni ada satu-satu kalimat yang Nabi ajar dia ikut sungguh, kan? Macam tawar barang lah, beli barang kat dia kan, kita tawar, dia kata wallahi, tak boleh lah ni lah, masih boleh gitu. Kalau dia kata wallahi tu okey lagi lah kan. Wallahi dia kata tak ada khalas, tak ni ya, boleh lagi tawar. Tapi ada satu kalimat, kalau dia sebut kalimat tu jangan tawar, tawarkan dia jadi marah. Kan? Kalau dia sebut apa, dia sebut wallah tu boleh lagi. Kalau dia sebut wan nabi, dia sebut je nabi, kau tawar lagi, memang dibalingnya barang tu kat kau. Jadi orang Arab ni ada kepantangan dia tahu. Dia sebut Nabi, dia sebut Allah Ta'ala, boleh bohong je lah. Wallahi, boleh lagi. Arab ni wallahi tu tak boleh pakai lah. Tapi kalau orang Melayu, wallahi, wabillahi, watallahi pun ada tak boleh pakai lagi. Makna orang Melayu lagi tak takut lah Allah Ta'ala. Orang Arab ada takut lagi lah. Orang Arab, wallahi, okey lagi. Tapi kalau dah sebut lengkap, tu tak boleh. Orang Melayu, wallahi, kalau dulu-dulu kan, sumpah, dia berani kan. Sekarang lagi berani, sumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, cukup huruf qasam 3 pun boleh relax lagi. Bodoh je. Kita kata dia ni masalah betul ni, sampaikan huruf sumpah pun dah tak risau, tak risau laknat Allah kan. Tapi lah, kadang-kadang ulama-ulama yang duduk sebelah kiri kanan ni pun tak menegur, tuan tak boleh cakap lagu tu, ni sumpah ni kalau langgar kena bayar kifarat sumpah kan. Tapi kadang-kadang nasihat juga kan, tak boleh ni, kena bayar kifarat sumpah kalau langgar. Apa kifarat dia? Puasa 3 hari. Alah, puasa 3 hari. Atau bagi makan fakir miskin. Dia kata orang banyak duit lah kan, bagi je lah, apa masalah. Hukum tak hukum. Sekarang orang macam tu tuan-tuan, sebab dia ingat hukum Tuhan ni boleh bayar dengan duit tau. Dia ingat hukum Tuhan ni boleh settle dengan duit kot. Tu saya teringat masa duduk pergi di Arafah kan, mabit di Mina tu wajib haji. Dia bukan rukun haji kan, wajib haji ya. Maknanya kalau tak buat kena bayar dam. Ni wajib haji kan. Ada satu hamba Allah ni, dia ni ada pangkat lah, ada kedudukan. Jadi dia tengok-tengok tempat Mina ni sesak tau. Dia kata nak balik Mekah, mana boleh tidur sini kan. Kita pun kata kepada tuan, boleh balik ke Mekah, tapi lepas tengah malam lah. Kalau keluar sekarang tak boleh lah. Sekarang tak boleh keluar sebab ini wajib haji kan. Tapi dia dah dengar kuliah, dengar kursus haji, tu wajib haji je. Kalau tak buat boleh bayar dam kan. Kalau tertinggal kena bayar dam aja.
Alah dia kata habis-habis kena bayar damnya, haji tetap sah. Kan? Kita kata kena bayar dam. Berapa damnya? Kan? Kambing. Kambing boleh bayar lah RM1. Betul kita kata kat dia. Tapi kalau sengaja tinggalkan mabit ini, hukum dia berdosa. Kena bayar dam. Tanya pula lagi, dosa besar ke dosa kecil? Dia macam dah tak kisah tu. Dosa ni dah tak kisah. Bayar denda tu tak kisah. Sebab boleh bayar, ada duit, tak ada masalah. Ni tuan-tuan, kan? Penyakit kita hari ni. Jadi tuan-tuan, ada kalimat yang Nabi ajar. Apa Nabi ajar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila marah, cepat-cepatlah kata Nabi, ucapkan bacaan ini, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi sahabat ni bagi tahulah kat kawan yang maki hamun dia ni. Kau dengar tak Nabi cakap? Kawan tu dah tengah marah kan? Dia kata apa? Kau ingat aku gila ke apa? Sampai tak tahu kan? Nak marah lagi tu. Maknanya ada kalimat penawar bagi orang yang marah ini. Dia tengah-tengah marah, cuba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Supaya marah tu hilang, kan? Kita boleh bagi tahu dia lah, kan? Jadi kok sekali baca tak marah tak hilang, baca 2 kali. Tak hilang, baca lah 3 kali. Kok tak hilang gak, memang syaitan banyak sungguh lah kat dia tu, kan? Jadi tuan-tuan, maknanya Nabi SAW banyak berpesan dengan hadis tentang marah ini. Begitu juga dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, Ausini. Ada seorang laki-laki datang jumpa Nabi, wasiatkan ke aku. Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Satu hari laki-laki ni datang jumpa Nabi. Nabi, ya Rasulullah, wasiatkan ke aku. Apa nak diwasiatkan? Nabi kata la taghdab, jangan marah. Tanya lagi. Kata Nabi la taghdab. Tak puas hati lagi, tanya lagi. Sehingga Nabi berulang kali menyebutkan la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Itu je pesanan Nabi SAW. Kadang-kadang kita nak berpesan banyak-banyak, dia pun tak ingat. Pesan satu perkataan buat ingatan kita semua. Jangan marah. Fikirkan pasal apa Nabi tak bagi marah, kan? Apa sebab Nabi pergi cari benda yang kadang-kadang kita pun tak terfikir. La taghdab, jangan marah. Sebab itu Nabi pesan bukannya banyak, tapi ringkas, tapi padat, kan? Jangan marah. Dah, itu je. Selamatlah engkau. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi SAW, apa amalan yang boleh seseorang itu masuk syurga? Apa amalan, kata seorang ni, dia kata yang membolehkan aku ni nak masuk syurga? Kata Nabi SAW, amalan kita yang boleh menghindarkan kita dari neraka dan membolehkan kita masuk syurga, la taghdab walakal jannah, jangan marah, maka bagi kamu itu syurga. Dalam hadis At-Tabrani, Nabi kata jangan marah, maka bagimu itu syurga. Kesemua hadis ini membicarakan tentang larangan Nabi SAW marah. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, iza ghadaba ahadukum falyaskut, jika di antara kalian marah maka hendaklah ia diam. Tapi kita ni suka jawab kan, tu yang buat orang marah tu kan. Orang tak marah mana, tapi dah menjawab, marahlah. Macam kita dengan isteri kita lah kan, kalau dia tak jawab, kita pun sekejap je, tak adalah marah lama pun. Dia pun tak menjawab, diam kan, tak adalah marah. Tapi oleh kerana dia berbalas pantun, kan, kita cakap macam ni, dia cakap macam ni, kita cakap macam ni, dia cakap macam ni kan, kita pun panas ya. Kalau pantun tu 4 kerat tak apa, ni pantun tu sampai 40 kerat. Kita cakap, dia cakap, kita cakap, dia cakap. Ui, panasnya hati.
Dia tak macam orang tua-tua dulu, arwah-arwah mak kita dulu kan. Mak-mak kita dulu, bila ayah bercakap, mak diam kan. Anak pula yang marah, mak jawablah. Bodoh tu mak ni, jawablah mak kan. Tapi mak kita dulu tak menjawab. Dapat dekat anak sekarang ni kan, laki cakap dia jawab. Tapi bukan ibu-ibu lah, tapi sama je kan. Ini suka semua menjawab ni. Akhir zaman ni tak tahulah bini mana yang tak menjawab, kecuali bisu je. Kadang bisu pun menjawab. Jawab dia bukanlah ni kan, dia masuk bilik empas pintu, bukan. Sekarang punya masa lah, sekarang punya masa payah nak cari bini yang tak menjawab ni kan, payah tuan. Justru itu Nabi pesan, iza ghadaba ahadukum falyaskut. Dah tahu suami tengah marah, duk diam sudahlah. Doliin je, biarlah ayah kau cakap seorang, entak kau lah. Biar dia cakap seorang, habis-habis penat dia cakap, dia berhenti lah kan. Tambahlah orang laki-laki ni ego tinggi. Bila kita jawab, dia lagi panas, jawab lagi panas. Ni masalah kita. Satu Nabi pesan, dia kata janganlah kamu marah. Sebab bila kita marah ni, dia mengundang berbagai-bagai perkara yang lain. Kemudian Nabi ajar lagi, Nabi ajar lagi, dia kata kalau marah ni macam mana nak buat. Sebab Nabi pernah satu ketika, Abu Bakar ini dia kena caci tau. Abu Bakar ni caci, dia kena caci lah. Pernah satu ketika SAW dia duduk lah dengan sahabat Nabi ni, dengan sahabat-sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Bakar. Duduklah, duduk. Sayyidina Abu Bakar kena maki, kena caci, kena maki lah kan. Ada laki-laki ni mencaci dan menyakiti Abu Bakar ni. Nabi ada sebelah, orang tu tak peduli pun, Nabi ada sebelah. Dia caci maki, caci. Abu Bakar ni diam, tak jawab. Dan kemudian tak perhati lagi laki-laki tu, caci lagi. Kali kedua caci lagi. Caci yang kali kedua ni, Abu Bakar buat bodoh lah. Entak kau lah, kau nak caci aku, nak maki aku kan. Entak lah kan. Masuk yang ketiga kali, orang tu yang orang Melayu pegang dalil ni. Dia kata sabar aku ada limit ke kan. Mana limitnya? 3 kali je limit dia. Masuk kali yang ketiga, dia caci lagi sana Abu Bakar. Abu Bakar pun marah kan. Jadi Abu Bakar pun marah dia, balas balik kan. Dah lebih-lebih sangat. Kali pertama aku diam, kali kedua aku diam, sampai 3 kali ni nak pijak kepala aku ni kan. Balas balik lah. Bila balas balik, Nabi pun berdiri. Tadi Nabi duduk, bila Sayyidina Abu Bakar jawab, balas, Nabi bangun. Abu Bakar pun pelik lah. Tadi masa dia maki aku, kenapa Nabi tak bangun? Tapi bila aku bangun, bila aku balas balik semula, Nabi bangun. Kata Sayyidina Abu Bakar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, apakah engkau marah kat aku pasal aku balas balik tu kan? Sebab tadi tu masa aku diam, kau tak bangun. Bila aku balas, kau bangun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata apa? Tadi ni malaikat turun dari langit seraya mendustakan apa yang ia katakan kepada kamu. Tadi ni masa aku duduk tadi ni, malaikat turun. Masa dia maki engkau, dia caci engkau tu, malaikat turun mendustakan apa yang orang tu kata kat engkau. Serta aku duduk, dia kata, aku diam. Tetapi dia kata setelah engkau membalasnya, syaitan lalu duduk di situ. Oleh kerana kau jawab je, kau balas, syaitan duduk kat situ. Jadi aku tak bolehlah duduk situ sebab syaitan di situ. Kata Nabi, syaitan lalu duduk di situ, maka tidaklah aku pantas duduk kerana ada syaitan di situ. Kata Nabi, aku tak boleh duduklah
Sebab tadi ni malaikat turun mendustakan apa yang orang tu kata, tapi oleh kerana kau balas, syaitan duduk dengan kau. Artinya orang yang tengah marah ini, syaitan akan berkerumun duduk dekat dia tu. Dia asut, dia duduk lagi kat hati kita, dia duduk lagi kat telinga kita, kat mata kita, kat mulut kita. Waktu tu dialah main peranan, cucuk kita, pergi bakar kita lagi supaya kita marah lah kat dia. Ini yang Nabi SAW sebut, kita ni janganlah nak marah, cepat sangat nak marah. Benda yang tak perlu marah kita nak marah, kan? Tapi kadang-kadang inilah syaitan, dia tidak berdiam diri, dia seronok sangat kita marah. Sampaikan kemarahan itu boleh melakukan pembunuhan. Bila dah bunuh baru nak nyesal, kan? Menyesal ni tuan-tuan tak pernah duduk di depan. Menyesal semua duduk di belakang. Mana ada orang menyesal duduk di depan? Belum pernah lagi menyesal duduk di depan. Menyesal semua duduk belakang semua. Sebab itu dia kata, kalau aku tahulah tadi, bila? Tadilah. Kenapa tak fikir mula-mula tu pasal nak buat tu? Itulah, kalau aku fikirlah tadi, kalau aku tahu ni, menyesal tak pernah duduk di depan. Kena ingat tuan-tuan, menyesal semuanya duduk di belakang. Belum pernah lagi menyesal duduk di depan. Kalau menyesal duduk depan tu orang tak buat, tuan-tuan, kan? Dah buat baru nyesal, dah buat baru nyesal, kan? Asal kau tak fikir sebelum buat? Itulah dia, kalau aku tahulah tadi. Mana ada orang menyesal duduk depan? Menyesal selalunya diam di belakangnya, tuan-tuan. Dah mati orang tu baru nak nyesal, kan? Kalau aku tak naiklah tadi, kan? Justru itu tuan-tuan, kita jangan cepat sangat nak marah lah, kan? Kita macam main bola lah, marah. Bila marah maki, kan? Dah kalah ni tuan, kan? Dah kalah dah. Lepas tu lah dapat lah penalti, tak masuk lah. Dengan pemain-pemain tu kita marah, dengan pemain sendiri pun marah agak. Bodoh betul lah. Kalau aku tendang dah lama masuk dah. Kau main bola tak pernah macam mana? Marah hantar tengok. Semua nak marah lah. Kalah, mengundi kalah pun marah. Apa nak marah lah? Entahlah, dah kalah dah lah. Besok ada masuk lagi, lawan lagi, kan? Dah kalah macam-macam. Itulah, inilah, dia main tak betul lah, dia kira tak betul lah, dia ni. Tuan-tuan kita tengok, sampaikan dah kalah, dah terima je kekalahan tu. Ini katalah ini pengundi bodoh lah. Yang mengundi lah dapat nama bodoh. Rakyat bodoh lah, tak nak maju lah. Kau iyo pun nak marah, janganlah menghina sampai rakyat pun kau hina. Tuan-tuan tengok dah sekarang ni, kan? Marah kat orang Terengganu, marah kat orang Kelantan, marah kat orang Kedah, bodoh nak kemunduran. Mana ada manusia yang ada akal nak kemunduran? Semua orang nak maju lah. Tapi kerana marah, kutuk kalah, kan? Bodoh pilih macam orang macam ni. La ilaha illallah. Dah kalah, terima akad kekalahan. Yang menang jalankan amanah, dah selesai masalah. Kau nak menang kan? Jalankan amanah. Yang kalah sabar. Ada lagi 5 tahun lagi, besok masuk lagi, lawan lagi, kan? Maki. Habis je maki, habis je hari ni pengundian, habis maki, tutup. Kan? 5 tahun sekali maki memaki. Makna tak lama esok kita letak hari maki memaki. 5 tahun sekali. Kan? Marah, apa nak dimarahkan? Kan? Baru ni dia jumpa saya. Ustaz tak marah ke Ustaz? Marah siapa? Tu, dia orang ni. Nak marah apa? Saya kata tak ada. Yalah, mengundi orang yang bodoh-bodoh diundinya. Kau kata dia bodoh, orang tu kata dia pandai. Yalah, dia nak undi siapa pun. Lepas tu tanyalah aku, Ustaz undi siapa Ustaz? Aku tak undi, aku cakap. Ustaz parti apa Ustaz? Saya parti gerakan. Tak gerak tak makan. Dan
Tak ada parti. Apa payah parti-parti. Suka hati saya lah nak undi siapa pun. Hak saya. Kan? Bukan kira parti mesti parti tu. Tak. Kan? Berapa ramai orang parti lain undi parti lain. Adanya. Dia setuju. Itu tak payah marah. Peduli kan lah. Dia tanya saya. Hari tu ustaz undi siapa itu? Dia tanya saya. Bila? Hari tu? Apa hal lah kau nak tanya aku undi siapa? Kan? Sebab itu istikharah tak nampak dua-dua calon tak nampak, dua-dua aku tak bangkah, tak nampak dua-dua kan? Jadi tuan-tuan jangan marah jangan marah. Hari pun dah pukul 7 lebih, cukuplah takat tu. Jadi tuan-tuan mulai hari ni janganlah sikit-sikit nak marah kan? Hidup ni kena sentiasa bersabar tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran zabil halim wa akrim bi taqwa jamin bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.